Ashta binti Roslan daripada kelas DPH 2I. Hari ini saya akan menceritakan sedikit pengenalan tentang industri halal pada masa kini. Industri halal di Malaysia merupakan industri yang sedang berkembang pesat dan mempunyai potensi yang tinggi untuk diterokai. Keutamaan produk halal bukan sahaja pada logo dan sijil, tetapi pada produk yang dihasilkan mestilah berdasarkan kualiti, bersih dan memberi kesejahteraan kepada penggunanya. Perkembangan industri halal ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Negara Malaysia juga telah berkembang maju dalam mengeksport produknya ke luar negara dan tidak ketinggalan juga negara-negara lain yang turut membangunkan industri halal mereka. Contohnya pada tahun lalu, Malaysia telah mengeksport produk halalnya ke luar negara dan mencapai RM8.2 bilion. Dan keadaan ini telah meningkatkan industri halal Malaysia dan pendapatan negara. Tetapi pada tahun 2020, seluruh dunia telah digemparkan dengan satu virus iaitu COVID-19, iaitu virus yang sangat berbahaya yang boleh menyebabkan kematian, sakit, sesak nafas dan sebagainya. Disebabkan COVID-19 ini, industri halal di Malaysia turut terjejas dan pendapatan negara juga turut jatuh merundum. Seterusnya, pandemik COVID-19 ini juga telah meninggalkan kesan dan impak yang berpanjangan dalam industri halal di Malaysia. Banyak agensi dan kilang-kilang industri halal di Malaysia juga turut terjejas. Oleh itu, kerajaan dan agensi-agensi lain turut memainkan peranan untuk mempertahankan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui industri halal ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama diberi Siti Nur Aisyah binti Badrul Hisham daripada kelas DPH 2H. Jadi impak pertama COVID-19 terhadap pengurusan industri halal seperti yang kita boleh lihat pada pertengahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun lepas, terdapat satu aplikasi yang viral iaitu TikTok. Kebanyakan pengguna memuat turun aplikasi ini untuk menghilangkan rasa bosan semasa duduk di rumah. Jadi mereka melihat banyak video-video yang viral di TikTok dan mereka rasa ingin mencuba sesuatu perkara yang baru. Mereka mula memuat naik video-video yang antaranya video-video yang lucu, lawak jenaka dan video-video masakan serta video-video tentang rutin harian mereka. Jadi ada juga yang memuat naik tentang produk yang mereka gunakan untuk kelihatan lebih cantik dan lebih memutihkan. Jadi pengguna-pengguna yang lain berasa ingin mencuba produk tersebut kerana mereka melihat yang produk tersebut dapat memberikan kulit wajah yang cantik, yang bersih dan mencerahkan. Jadi, masalah mula timbul apabila mereka itu sendiri tidak mengkaji bahan-bahan yang terdapat dalam produk tersebut sama ada ianya halal atau tidak dan berbahaya ataupun tidak. Mereka juga tidak mengkaji tentang sampingan produk tersebut kepada pengguna. Jadi, bukan hanya produk-produk makanan dan minuman yang kita perlu mencari produk yang halal, tapi produk kecantikan dan juga kosmetik serta ubat-ubatan juga kita perlu hindari daripada produk yang tidak halal. Produk tersebut mestilah mendapat kelulusan atau pensijilan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Pensijilan halal ini bermaksud produk tersebut tidak mengandungi bahan yang tidak halal melalui hukum syarak. Dari segi produk kecantikan dan kosmetik pula, ia bermaksud bahan tersebut tidak mengandungi alkohol dan bahan pengawet yang daripada bahan-bahan yang haram. Pemilihan produk kecantikan dan kosmetik yang halal menunjukkan anda seorang pengguna yang bijak kerana tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan kulit anda serta menunjukkan anda pengguna yang bijak yang tidak menyokong tentang kekejaman haiwan terhadap uji kaji produk. Selain itu, bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri juga tidak bagus untuk kulit wajah kita. Kebanyakan maklum balas daripada pengguna-pengguna yang menggunakan produk yang mengandungi merkuri, mereka mengatakan kulit wajah mereka semakin cantik. Tetapi, kulit wajah mereka juga mengelupas dari hari ke hari. Apabila mereka tidak memakai ataupun berhenti memakai produk tersebut, kulit mereka menjadi lebih teruk daripada sebelumnya. Jadi seterusnya, hidroquinone. Bahan-bahan yang mengandungi hidroquinone adalah tidak baik untuk kulit wajah kita. Apakah itu hidroquinone? Hidroquinone adalah sejenis bahan kimia yang boleh didapati dalam produk kosmetik. Penggunaan hidroquinone adalah untuk membunuh melanocytes. Ini sejenis sel yang tidak menghasilkan melanin. Untuk itu, kulit akan kelihatan lebih cerah dan semakin putih. Sebenarnya, bahan yang mengandungi hidroquinone digunakan untuk proses mencuci gambar. Malangnya, pada hari ini ia dicampurkan secara meluas dalam pelbagai jenama kosmetik sebagai ejen pemutih kulit yang menyebabkan kulit semakin nipis dan mengelupas. Sebenarnya, hidroquinone ini adalah sangat berbahaya dan juga merupakan bahan kimia yang sangat kuat.
Ia juga digunakan dalam proses photoherbicides, yang ini pemprosesan getah dan juga pemprosesan hedai. Penyelesaian kepada masalah ini adalah pihak JAKIM boleh menggunakan aplikasi TikTok atau aplikasi-aplikasi yang lain sebagai sebuah platform kepada umum supaya masyarakat pada hari ini lebih terdedah dengan perkara-perkara seperti ini. Kebanyakan dari masyarakat kini, mereka terlalu sibuk mengejar silibus pelajaran bagi pelajar-pelajar yang tidak kira yang berada di sekolah maupun yang berada di institusi, dan juga kepada ibu bapa yang sibuk bekerja. Mereka tidak punya waktu untuk memeriksa halal sesuatu produk di portal rasmi JAKIM. Tidak ada salahnya jika kita menggunakan aplikasi tersebut dengan tujuan yang baik. Apabila video-video tersebut terpapar di TikTok, ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada segelintir pengguna yang membeli produk tanpa memeriksa asal-usul sesuatu produk. Ya, jadi, lama-kelamaan mereka akan sedar yang mereka ini perlu menggunakan produk-produk yang diiktiraf oleh JAKIM. Di samping itu, pihak JAKIM perlulah sentiasa mengemaskini tentang produk yang halal dan yang tidak halal bagi memudahkan pengguna untuk memilih barang-barang mereka, tidak kira produk kecantikan dan kosmetik, produk ubat-ubatan, makanan dan minuman atau yang lain. Masyarakat juga perlu lebih peka terhadap isu-isu seperti ini kerana masyarakat juga adalah pengguna produk-produk tersebut. Sebagai Muslim juga, kita mestilah mahukan produk yang selamat dan tidak memudaratkan. Jadi kita perlu menyiasat dahulu kandungan-kandungan yang terdapat dalam produk tersebut supaya tidak menimbulkan sesuatu yang buruk pada masa akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daya Nur Adiba binti Azhar dari kelas TP2G. Saya akan menerangkan tentang Impak 2 dan solusi penyelesaiannya pada penghujung video. Sekarang saya ingin menerangkan tentang Impak 2, iaitu pandemik COVID-19 memberi gangguan kepada penawaran dan permintaan dengan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK Global dijangka turun pada tahun ini. Selain itu, halal merupakan penyelesaian terbaik dalam peningkatan semula ekonomi. Walaupun industri halal seringkali dikaitkan dengan makanan dan minuman, tetapi masih terdapat pelbagai produk dan perkhidmatan halal yang dapat ditawarkan. Contohnya, penjagaan kesihatan, farmasi, perawatan diri dan kosmetik, perjalanan dan pelancongan serta perkhidmatan kewangan. Solusi yang perlu dilakukan oleh kerajaan ialah kerajaan perlulah penuh komited dalam membangunkan ekosistem industri yang komprehensif dan untuk industri halal merebut peluang-peluang baharu melalui pengadaptasian proses pembuatan bijak yang akan meningkatkan keberkesanan ekonomi di Malaysia. Lebih lama pandemik ini berlarutan, lebih banyak kemusnahan akan berlaku kepada perkembangan dan perdagangan global kita pada hari ini. Saya Salata Atrah binti Zalan dari kelas DPAH 2G. Saya akan menerangkan impak dan solusi ketiga yang telah memberi kesan yang negatif ke atas sektor pelancongan negara. Disebabkan wabak COVID-19 ini telah memberi kesan yang negatif ke atas sektor pelancongan dan juga kebudayaan negara serta mencecaskan banyak perniagaan dalam industri berkaitan seperti penginapan, pengangkutan, tempat membeli belah, makanan dan minuman, seni dan budaya dan juga penganjuran acara-acara perniagaan. Krisis wabak ini telah mengakibatkan ramai rakyat di negara ini kekurangan rizab tunai, memburukkan lagi masalah memandangkan pendapatan mereka bergantung kepada jualan harian mereka. Oleh itu, strategi mengurus krisis ini adalah perlu untuk kelangsungan pendapatan hidup. Jadi, solusi bagi mendepani wabak berkenaan ialah menyarankan agensi dan sektor pelancongan mengubah teknik hibahan dan promosi pelancongan dengan menggunakan kaedah dalam talian. Dari segi penganjuran, iaitu program dan promosi, kita akan ubah teknik. Selepas itu, kita akan lebih kepada acara dalam talian. Kita tidak boleh berdiam diri kerana ingin melihat sebaik pandemik COVID-19 berakhir. Kita mahu satu lonjakan kepada pelancongan negara kita. Kementerian juga menyediakan peruntukan di bawah skim Galakkan Melancong Malaysia iaitu Gamilan bagi membantu industri pelancongan melakukan aktiviti promosi dan publicity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Akila binti Muhammad Amirul daripada kelas DP2H. Seperti yang kita sedia maklum, negara kini berdepan dengan suatu wabak iaitu pandemik COVID-19 yang banyak memberi impak kepada banyak sektor seperti pembangunan, perindustrian, pelancongan dan sebagainya.
Wabak ini juga memberi impak kepada industri halal iaitu pengeluaran produk di kilang tidak berada pada tahap memuaskan dan optimum. Ini ditambah dengan terdapatnya kekangan dalam pembekalan rantaian makanan produk. Sepanjang pandemik ini, pengeluaran kilang tidak dapat menampung permintaan tinggi daripada pengguna dalam masa yang sama. Banyak negara tidak mahu mengeksport. Perkara ini masih boleh dikawal. Kita tidak boleh menafikan penghantaran makanan halal turut mempunyai permintaan tinggi dan ia menjadi semakin penting bukan sahaja semasa PKP tetapi pasca PKP kerana masyarakat mula mengamalkan cara hidup baru. Oleh itu, satu mekanisme terhadap kawalan perkhidmatan ini perlu diwujudkan bagi memberi jaminan kepada masyarakat pengguna bahawa makanan yang dibawa dan dihantar itu benar-benar halal, bersih, selamat dan berkualiti. Halal bukan sahaja dari segi makanan, minuman dan makanan tambahan, malahan ia juga merangkumi barang gunaan, farmasetikal, kosmetik dan dandanan diri. Bagi mengatasi masalah ini, pihak kerajaan haruslah mengambil bahagian dalam memastikan ekonomi negara dalam keadaan yang stabil. Antara inisiatif yang boleh diguna oleh pihak kerajaan ialah pihak kerajaan perlu mengadakan pakej rangsangan ekonomi supaya dapat membantu industri halal yang terjejas disebabkan krisis pandemik COVID-19. Hal ini bagi memastikan ekonomi negara terus maju dan tiada industri dan syarikat yang terjejas. Yang kedua, pihak kerajaan menyediakan infrastruktur yang canggih dan mampu memenuhi kehendak serta keperluan pemasaran produk halal global. Negara ini juga mampu menarik pelbagai produk halal keluar dan masuk di pasaran Malaysia secara lebih efisien, mudah dan cepat. Ia juga akan meningkatkan potensi industri halal dalam menjadi hub halal global. Yang ketiga, kerajaan perlu lebih komited untuk membangunkan ekosistem industri yang komprehensif dan untuk industri halal merebut peluang baru melalui pengaptasian proses pembuatan bijak yang akan meningkatkan keberkesanan dan fleksibiliti penghasilan selain secara radikal mengubah rantaian nilai serta model perniagaan yang sedia ada. Yang keempat, kerajaan perlu menggariskan beberapa strategi untuk mengatasi cabaran sedia ada untuk terus menguasai ekonomi halal dalam persekitaran digital yang semakin kompleks. Hal ini kerana strategi yang dibuat oleh pihak kerajaan dapat membantu industri halal dalam menangani krisis COVID-19. Yang kelima, dalam hal ini, komitmen kerajaan amat penting untuk memastikan kesinambungan dan kemampuan dengan pembangunan semula ekonomi dan membolehkan perniagaan kembali ke landasan yang sepatutnya. Kesimpulannya, wabak pandemik COVID-19 ini banyak memberi impak kepada negara dan penduduk daripada pelbagai sektor. Terdapat pelbagai inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk menangani wabak COVID-19 ini daripada berlarutan dan merebak. Kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita haruslah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk menghalang penyakit ini daripada merebak. Hal ini supaya kita dapat menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Sekian, terima kasih.